Jom cek Instagram ni dan terima kasih atas sokongan. Terbaik. Assalamualaikum guys, welcome back. Buat masa ni, masih banyak lagi berita mengenai pemabuk yang memberi kesan mudarat kepada orang lain dan kawasan sekeliling. Dan selain petition untuk melaksanakan hukuman yang lebih berat kepada pesalah yang mabuk, kalau siapa yang pernah ingat sebelum ni, pernah viral kisah mengenai seorang pekerja Muslim di sebuah kedai semenika yang enggan menjual arak kepada pelanggan. Anyway, info yang aku nak sampaikan ni, aku harap korang boleh sampaikan dekat kawan-kawan korang. Kalau korang nak download dan upload balik ke media sosial masing-masing, silakan. Asalkan info ni disampaikan secara meluas untuk mengelakkan dari ramai lagi pekerja yang tertindas. Kalau diikutkan pandangan dari mufti wilayah berkenaan perkara tersebut, yang pertama, jika pendapatan yang mereka perolehi ialah daripada hasil jualan barang-barang yang halal dan haram, maka hukumnya adalah tidak haram mengambilnya tetapi makruh. Dan yang kedua, jika pekerja itu terlibat dengan jual beli arak, contohnya di kaunter, maka perbuatan itu adalah haram sekalipun dengan martabat yang lebih rendah daripada yang meminumnya. Syekh Mula Ali Al-Qari dalam Al-Mirqah Syah Al-Mishkah dalam menghuraikan hadis riba, mereka sama dari sudut mendapat dosa tetapi berbeza dari segi tingkatannya. Apapun, kita tak nafikan ramai dari rakan Muslim kita yang bekerja di kedai sebanika yang turut menjual arak sebagai sebahagian daripada barangan di kedai terbabit, dan aku tak terkejut kalau ada kes-kes terpencil yang melibatkan penjualan arak terbabit yang menyebabkan pekerja diberhentikan kerana keengganan untuk menjual arak kepada pelanggan. Tapi, menurut Presiden Peguam Islam Malaysia, Datuk Zainul Rijal, masa aku sembang dengan beliau dalam program The Amin Idris Show, ada satu lagi perkara atau tindakan yang ramai sebenarnya tak tahu. Sekiranya ada pekerja yang diberhentikan atas sebab enggan menjual arak kepada pelanggan, pekerja terbabit boleh melaporkan kepada mahkamah kerana punca dia diberhentikan tu sebenarnya adalah salah di sisi undang-undang. Bagi saya, sepatutnya apabila dibuang daripada pekerja, mereka perlu ke mahkamah untuk dapatkan ganti rugi, perisytiharan daripada mahkamah. Pembuangan itu adalah tidak sah kerana pengamalan agama orang Islam ini untuk tidak melakukan kesalahan jenayah syariah itu adalah dijamin. Menurut Datuk Zainul lagi, pekerja tersebut juga perlu melaporkan perkara terbabit kepada Jabatan Buruh dan boleh menuntut ganti rugi sekiranya pekerja tersebut diberhentikan atas sebab menjual arak kepada pelanggan. Tapi untuk pekerja Islam je, since negara kita jelas mengamalkan ajaran Islam, sekiranya sewaktu awal diterima bekerja, rakan ataupun saudara korang perlu menandatangani sebarang kontrak yang menyatakan bahawa mereka perlu mengikut sebarang arahan daripada pihak atasan, waimah menjual arak sekalipun, perjanjian kerja tu memang tak valid sekiranya dibawa ke mahkamah kerana tiada perjanjian di Malaysia yang mampu mengatasi perlembagaan dan juga undang-undang negara. Jadi jangan risau kalau korang dah sign apa-apa persetujuan yang mengatakan bahawa korang perlu menjual arak dan kemudian dibuang kerja disebabkan oleh perkara tersebut, korang masih lagi boleh menuntut ganti rugi dan juga membuat aduan kepada mahkamah. Malah pekerja Muslim tu boleh didenda sekiranya didapati menjual minuman keras kepada pelanggan sebenarnya. Sebenarnya di dalam enactment jenayah syariah di Selangor dan banyak negeri lain, orang Islam dilarang daripada mempamer, menghidang, menjual dan juga membuat apa-apa perkara ke arah penjualan arak. Itu adalah satu kesalahan. Jadi, sampaikan pada kawan-kawan atau saudara korang yang was-was bila bekerja dekat kedai yang menjual minuman keras, dan kalau ada kenalan korang yang diberhentikan kerana masalah serupa. Akhir sekali, Islam tu sangat mudah. Kita perlu pertahankan. Kalau ada bagi susah, lawan, tetap lawan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So, thank you very much for watching and have a nice day. Patuhi SOP and better stay at home. Nak tak Donivia Channel shoutout Instagram korang? Cara dia mudah je. Subscribe Donivia Channel, turn on notification, komen bawah ni dengan type nama Instagram korang beserta ucapan kurang daripada 20 patah perkataan. Akaun terpilih akan dimasukkan ke latest video Donivia Channel. Jom try!